وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnia dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam kuliah kita, iaitu pada pagi Jumaat. Mana seperti biasa, insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kitab Maqulatul Asyarah ataupun kitab Mabda'ul Fikrah fi Maqulatul Asyarah karangan Ayah Hadis Kam rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan sambung lagi insyaAllah. Dan adalah adat. Situ kan? Ada orang nak? Saya tanda dan adalah ini zaman kan Ustaz kan? Betul. Dan juga jisim taklimi. Ya. Situ Ya. Dan adalah ini zaman dan juga jisim taklimi. Ya, yang saya tanda situ. Betul semua Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adalah ini zaman. Jadi kita duk bahas lagi masalah zaman. Jadi mengikut setengah ulama, zaman itu kena pada diri falak. Kata setengah ulama, zaman itu kena pada pergerakan falak, berjalannya falak. Dan kata pendapat yang muktamad, zaman itu kena pada amrun i'tibari mutajaddid. Kita panggil amrun i'tibari mutajaddid. Iaitu zaman itu kena pada perkara yang kita faham dengan akal, yang pergi datang, yang ditimbul, yang baru ada. Itu yang kita bahas pada minggu lepas. Jadi amrun i'tibari itu dia mutajadid itu bagi dua. Apa? Orang sama amrun i'tibari mutajadid maklum dengan amrun i'tibari mutajadid mauhum. Tu.
Kalau mutajadid maklum, contoh kita kata, kita nak habis kelas pukul 8.30. Contoh ni maka kita dah tahu dah. Sambil-sambil masa nak tengah jalan ni, duduk tengah jalan ni, kita meletak kata 8.30 habis masa. Itu mutajadid, amrun i'tibari mutajadid maklum. Itu benda kita tahu. Satu lagi amrun i'tibari mutajadid mauhum. Benda yang kita perasan. Contoh kita kata, kelas ni nak ambil pukul apa ni? Masa tengah berlaku kan? Tapi kita mauhum, perasan kata tak tahu, agak-agak. Duk agak-agak saja. Habis pukul 8.30, tapi tak tahu lagi habis pukul apa. Tu. Baik. Tengok kitab. Dan adalah ini zaman, ini masa. Dan juga jisim ta'limi. Apa maksud jisim ta'limi? Iaitu jisim yang difahamkan daripada fikiran kita tu, yang kita gambarkan dalam fikiran kita tu untuk kita mengajar. Yang ada dalam fikiran kita tu jisim ta'limi. Contoh dalam fikiran kita apa? Kita kata ada lebar, ada panjang, ada apa? Ada tebal. Maka perkara yang kita gambarkan dalam fikiran kita tu, itu dia panggil jisim ta'limi. Adapun jisim, depan saya ni ada meja. Ada panjang, ada lebar, ada tebal ni. Itu dia panggil jisim jauhari ataupun jisim tabi'i. Tu kita dah bahas. Itu panggil jisim ta'limi. Nampak lagi ajaran dah? Kita bahas dah jisim ta'limi. Lawannya jisim jauhari. Dan khatnya, maka bila sebut jisim ta'limi, dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada ketebalan. Ta'limi tu apa? Perkara yang kita gambar dalam fikiran kita tu untuk kita buat mengajar ataupun perkara yang tergambar dalam fikiran kita. Ada meja dalam fikiran kita. Ada kitab tebal, panjang, ada lebar. Yang duduk dalam surah dalam fikiran kita tu. Dalam gambaran fikiran, di dalam fikiran kita tu. Itu panggil ta'limi. Itu pertama. Yang kedua, khatnya, khat apa? Khat ta'limi. Bila khat ta'limi tergambar dalam fikiran kita apa? Ada satu garisan panjang sahaja. Dia tidak ada lebar, dia tidak ada ketebalan. Itu panggil khat ta'limi. Yang duduk dalam fikiran kita. Tu Kemudian yang ketiga, sutuhnya. Sutuh ni apa? Iaitu ada sutuh taklimi. Jadi dalam fikiran kita tu, sutuh taklimi tu ada panjang, ada lebar. Ini kita dah belajar minggu lepas. Sebelum ni kita dah belajar. Ada panjang, ada lebar. Itu panggil sutuh taklimi. Baik, habis. Dan adat pada kam munfasil. Dan adat bilangan. Disebut kam munfasil, bilangan yang bercerai. Dan adat pada kam munfasil dikatakan arad kesemuanya. Tengok. Bilangan munfasil tu. Bilangan pada kam munfasil 1, 2, 3 tu. Kita buat 1, 2, 3. Kita buat 1, 2, 3, 4 tu. Bilangan munfasil bercerai tu. Itu dikatakan arad kesemuanya.
Eh? Dikatakan arat di kesemuanya tulis. Yakni di sisi hukama. Di sisi pendapat hukama. Di sisi pendapat hukama dia katakan itu sifat arat. Bilangan tu 1, 2, 3 tu orang tanya, bilangan tu bukan kena pada biji benda, kena pada perkara benda tu dah. Orang tanya, bilangan 1, 2, 3 tu apa Nak panggil zat ke nak panggil arat, nak panggil sifat? Kita kata jawab nak panggil arat. Kita panggil. Bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Contoh, yang munfasil, yang bercerai-cerai tu. Itu dia katakan arat kesemuanya. Ini di sisi hukama. Sebab apa panggil arat? Baik, tu tak kena. Okey. Oh, silap Sekali lagi. Tak kena domain. Tak kena. Dan adalah ini zaman. Saya ulang balik. Dan adalah ini zaman. 1. Dan juga jisim taklimi. 2. Dan khatnya khat taklimi. 3. Dan sutuhnya sutuh taklimi. 4. Dan adat pada kam mufasil. 5. Bawa kena. Masa. Ini masa. Masa yang kita kata tadi. Amru i'tibari mutajadid tadi tu. Yang kita kata baru timbul tu. Yang berlaku tu. 1. Jisim taklimi. Yang duduk dalam fikiran kita tu. Kita gambarkan dalam fikiran kita. Ada panjang, ada lebar, ada tebal. Dan khatnya khat taklimi. Kita gambar dalam fikiran kita ada panjang saja. Dan sutuhnya sutuh taklimi. Yang kita gambar dalam fikiran kita ada panjang, ada lebar. Dan adat pada kam mufasil. Ni kita nak cara kita dah bahas sifat wahdaniat kan. Allah Ta'ala tu ternafi kam mufasil. Orang tanya kam mufasil tu masuk dalam apa? Kita kata arat. Tu. Maka kelima-lima ni panggil apa? Dikatakan arat kesemuanya. 5 tu panggil arat. Sifat tu lah. Sebab apa panggil arat? Sebab apa boleh kata zaman, jisim taklimi, khat taklimi, sutuh taklimi, adat pada kam mufasil, dikatakan arat. Sebab apa? Kerana bahawasanya zaman ialah miqdar lanjutan. Ukuran tu miqdar. Lanjutan iaitu sama ada jauh ataupun dekat. Tu lanjutan. Lanjutan. Bila sebut lanjutan ni, kita terbayanglah fikiran kita. Sama ada dia panjang ataupun sama ada dekat ataupun jauh. Ukuran dekat ataupun jauh tadi tu atas perkataan yang pertama. Tulis. Yakni berlaku di atas pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Tulis itu. Mana perkataan yang pertama? Iaitu yang mengatakan. Tulis. Iaitu yang mengatakan. Iaitu yang mengatakan. Zaman itu. Tulis itu. Iaitu yang mengatakan zaman itu. Yang mengatakan zaman itu kena kepada qadar lanjutan gerak falak. Kena kepada
Qadar lanjutan gerak falak kena kepada qadar lanjutan gerak falak. Tu dia. Kena kepada qadar lanjutan gerak falak. Itu yang dikatakan pertama. Jadi zaman itu miqdar lanjutan, ukuran lanjutan ataupun dekat dan jauh, atas ini berlaku di atas pendapat, ini perkataan tu masuk pendapat. Pendapat yang pertama. Apa pendapat yang pertama? Iaitu kena pada lanjutan gerak falak tu. Lanjutan gerak falak. Yang dikatakan masa tadi. Minggu lepas. Satu. Dan miqdar itu, miqdar ni kata-kata lanjutan memulih. Ukuran memulih. Bahasa kita panggil ukuran lah. Dan miqdar itu terhenti di atas benda yang dikadarkan dengan dia. Dan miqdar, ini qadar. Miqdar tu dengan mana lanjutan ataupun qadar. Qadar-qadar gerak falak tu. Macam mana? Itu terhenti. Tulis. Itu bersangkut paut. Terhenti dengan mana bersangkut paut. Itu bersangkut paut di atas benda yang dikadarkan. Di atas perkara. Benda tu perkara. Di atas perkara yang dikirakan. Qadar ni yang dikirakan. Benda perkara yang dikadarkan dengan dia, dengan perkara itu. Apa maksudnya? Qadar yang bersangkut paut di atas benda, di atas perkara yang dikirakan dengan dia. Dengan dia ini dengan benda tadi. Apa dia yang kita nak kira tu? Apa dia kadar yang dikirakan tu? Iaitu, ni. Iaitu benda yang dikadar tu. Jaga domain Iaitu apa? Benda yang dikadarkan dengan dia tu. Benda yang kita buat kira dengan dia tu. Apa dia? Iaitu harakat. Apa harakat? Yakni gerak falak. Tulis. Perjalanan falak. Iaitu berjalan falak tu. Diri berjalan falak tu. Bergerak tu. Kita kadarkan bergerak falak tu. Itu yangllah dikatakan masa. Habis itu. Itu zaman. Dan telah maklum. Ini natijah dia. Dan telah maklum. Ini kesimpulannya. Bahawasanya, gerak itu ialah arad. Gerak-gerak tu dikatakan arad. Tulis. Ini di sisi pendapat hukama. Ini di sisi pendapat hukama. Dia gerak ni, ulama apa tu, ulama falsafah dia kata gerak tu benda wujudi. Kita dalam ilmu suludin Haji Qazaman, gerak tu bukan benda ada, amrul itibari je. Yang gerak ni kan. Tapi kalau di sisi hukama, dia kata gerak tu benda arad, benda wujudi. Benda ada. Allah alam. Tapi kalau di sisi kita ulama usuluddin,
Gerak bukan benda ada. Faham dengan akal je. Dia panggil amrun iktibari. Yang kita duduk belajar tu lah jarana. Itu kita pegang. Cuma dia khilaf dengan ulama, ulama hukama lah. Ulama falsafah. Baik. Hukama tu falsafah ya, Ustaz? Ya. Hukama tu ulama falsafah ya? Baik, tengok. Jadi dia kata, gerak tu kena pada diri arad. Gerak itu arad bagi falak, dia kata. Gerak itu arad sifat bagi perjalanan matahari. Falak tu lah, jalan matahari tu kan. Maka bila orang tanya gerak matahari tu, itu kita kata arad. Dan yang tegaha dan berkehendak kepada arad itu juga arad. Apa tegaha? Kita ajar mana tegaha dia tulis apa ajar mana? Tegaha juga. Tegaha juga. Dia sebenar atau tafsir tu. Yang tegah dan berkehendak. Berkehendak tu, dan tu, dia nak tafsirkan tegaha tu. Apa maksud tegaha? Yang berkehendak. Tulis situ. Tegaha tu maksud dia berkehendak. Tapi ditafsirkan depannya tu. Bahasa Fatani saya ni. Bahasa Fatani ya. Ya. Tegaha tu maksud dia panggil dan tu atau tafsir. Macam mana? Maksud dia nak tafsirkan apa tegaha? Dan berkehendak. Yang ini menumpang lah. Berkehendak tu menumpang. Tengok dia kata. Dan perkara yang tegaha ataupun perkara yang berkehendak. Maksud sama tu. Dan perkara yang berkehendak kepada arad itu. Tegaha tu menumpang tepat lah, Ustaz. Kalau dia kata dan berkehendak. Tegaha tu dia sama maksud kata berkehendak. Sama maksud. Dia panggil atau tafsir. Dan perkara yang tegaha dan berkehendak. Ini yang berkehendak. Yang berkehendak kepada arad. Apa dia? Yang berkehendak pada arad. Tulis. Iaitu miqdar. Itu bergerak tu lah. Bergerak tu. Perkara yang menumpang kepada bergerak. Itu arad juga. Dia kaedah kita. Al-mutakawwimu bil aradi aradun. Benda yang menumpang dengan arad tu dikatakan arad juga. Tu di sisi hukama. Benda yang menumpang pada arad dikatakan arad. Tapi kena ingat. Dia ni sisi hukama, sisi kita. Kalau arad nak menumpang sifat nak menumpang pada arad, sifat nak menumpang sifat boleh ke tak? Contoh kita kata gini. Biru nak menumpang pada merah boleh ke tak? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Tapi kalau kita kata warna biru itu bersinar. Nak menumpang itu boleh ke tak? Boleh tak, sinar. Tapi itu sifat pada sifat. Itu arad pada arad. Sifat mana boleh menumpang sifat, Ustaz, kalau ikut ni? Dia kata lagi. Kata sifat tak boleh menumpang sifat. Betul. Tapi kena ingat satu lagi. Yang dikatakan sifat tak boleh menumpang pada sifat tu, itu kepada sifat yang wujudi. Ada pun arad iktibari boleh. Ya, Ustaz. Itu dia. Kena luah lagi. Ya. Sebab biru benda wujudi.
tiba-tiba bersinar. Bersinar tu bukan nampak. Maka biru yang bersinar. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Sebab dia bukan benda wujudi. Menurut Kita itibari faham lah, nakal Ustaz. kata biru nampak bersinar. Ya, ya. Nampak lagi tak? Di sisi hukama tidak. Dia kata semua boleh. Sifat boleh menumpang dia sifat. Di sisi kita, kena ingat. Dia sifat tu dia ada dua tu. Kita belajar Arad nak menumpang pada arad boleh. Tapi syarat arad tu mesti menumpang pada benda yang amru etibari. Bukan benda yang wujudi. Nampak lagi Jauh Zaman tu. Nampak, insyaAllah. Dia asal sifat tak boleh menimpang sifat, betul. Tapi kalau itu umum sangat. Habis tu orang kita cakap, orang kita kata, biru ni bersinar betul lah. Habis kata sifat tak boleh menimpang sifat tu, boleh menumpang tu. Boleh menumpang tapi bukan benda wujudi. Benda amru itibari. Tu boleh. Kalau benda wujudi sama wujudi tak boleh. Biru menumpang pada merah, tak boleh. Nampak lagi ni semua nak pergi ke tauhid, apa benda ke tauhid tu. Contoh kita kata gini. Apa lagi? Kita kata benda wujudi apa sifat arad. Merah menumpang pada biru memang tak boleh. Sebab dia benda wujudi sama wujudi. Kita kias lagi lah. Tak mari lah dia punya contoh lain. Tapi contoh tu lah. Banyak lagi contoh kalau nak. Kadang-kadang tu. Baik habis. Dan berkehendak dan yang tergahar. Ini. Dan perkara yang berkehendak kepada arad. Tergahar tu tak tulis pun tak apa. Tergahar tu dia nak tafsir. Berkehendak tu tafsir pada dia. Dan perkara yang berkehendak pada arad itu arad juga. Itu di sisi hukama. Habis. Dan adalah adat. Apa maksud adat? Yakni bilangan pada kam munfasil itu. Dikatakan arad juga. Tengok. Dan adalah adat, yakni bilangan pada kamun munfasil itu. Bila sebut kamun munfasil, bilangan yang bercerai. Itu dikatakan arad. Dikatakan arad juga. Ini di sisi hukama. Sebab apa? Sebab apa dikatakan arad? Tengok. Sebab apa dikatakan arad? Kerana bahawasanya hasil dengan satu-satu iaitu benda yang dibilang. Ini payah sikit. Ini dalam bahasa Arab dia panggil wahdah. Satu, satu, satu. Satu-satu tu kita kira. Macam ni. Satu, satu. Tengok dia kata. Bilangan pada kamun munfasil itu dikatakan arad. Baik. Kita faham lah dia katakan arad sebab apa kata arad. Kerana bahawasanya adat tu, bilangan tu. Hasil, yang ini tulis, terjadi ia.
terjadi ia arad dengan satu, ini dengan sebab satu-satu. Apa maksud dengan sebab satu-satu? Iaitu benda yang dibilang. Kita duk bilang satu-satu. Kita duk bilang tu, itu dia panggil arad juga. Ajar zaman. Dia ada halusi lagi ajar zaman. Orang tanya, kau duk bilang apa tu? Bilang pen. Bilang beras. 1, 2, 3, 4. Kau duk bilang-bilang tu panggil apa? Kita nak jawab payah kalau kita tak belajar ilmu makulat. Kita pun jawab. Di sisi ilmu makulat, dia panggil, kita duk bilang-bilang tu, 1, 2, 3 tu, bilangan tu, kita panggil arad. Tu dia. Kita panggil arad. Ni dah halusi lagi Ajar zaman. Sebab kita ilmu makulat ni nak cerita pasal makhluk. Kalau tak faham makulat, susah kita nak kenal Tuhan. Sebab ada orang duk tanya saya, apa tujuan belajar ilmu makulat ni? Ada setengah duk tanya lah, jemaah duk tanya saya semalam, dua bawah ni. Tak faham lagi makulat ni untuk apa sebenarnya. Kita dah cerita pada awal lagi Kalau siapa ketinggalan kelas tu memang dia tak tahu ujung pangkal tu. Ilmu makulat ni ilmu nak menceritakan tentang makhluk, sifat makhluk. Jadi tujuan kita nak kenal sifat makhluk, nak kenal Tuhan. Jadi perantaraannya kita nak tahu. Takut-takut ada orang duk tanya, Tuhan tu duk bergerak ke? Tuhan tu duduk dalam masa ke? Jadi kita kata, dah, itu sifat makhluk. Kata tujuan kita ngaji makulat tu je ke zaman. Ya, Ustaz. Betul. Kita kena tahu daripada awal esok orang tanya. Orang tanya juga zaman esok, awak dah mengaji makulat tu dengan ustaz tu faham tak apa dia? Makulat tu nak cerita pasal apa sebenarnya? Kita berterang. Habis Tuhan ni kita kata makhluk ni duduk dalam bermasa. Habis tu Tuhan duduk dalam masa sekarang ni? Kita menjawab, Tuhan tidak bermasa sejak azali lagi. Habis ni bermasa sekarang ni? Kebetulan. Bukan Tuhan tu duduk dalam bermasa. Masa-masa tu kita kata arad. Kita bahas itu. Bahas. Kita bahas cerita kat dia. Itu tujuannya. Takut orang tak faham lagi apa tujuan ilmu makulat sudah baca ni. Ini dah tak sampai setengah lagi. Sampai habis. Ni masalah kam ni. Kam ni dia payah dah. Kalau kam ni kita beres, kalau lancar kam ni, sifat wahdaniyat tu mudah kita. Klik-klik mata je. Tanafikam mutasil, tanafikam mufasil, mudah. Masalah sifat wahdaniyat tu mudah kita boleh hurai Nak habis. Dan adalah jisim ta'limi. Ini yang kedua. Kan dulu dia kata zaman. Itu kata arad. Itu jisim taklimi kan? Tu. Dan jisim taklimi dikatakan arad. Jisim taklimi apa? Maksud jisim yang kita surah dalam akal kita, yang kita gambar dalam akal kita tu aja zaman. Apa dalam fikiran kita? Ada panjang, ada lebar, ada tebal. Duduk dalam fikiran kita tu. Tu dikatakan arad, dia kata. Tu dia. Seolah-olah dia menumpang dalam fikiran kita tu. Tengok halusi betul Mendalami. Ulama dulu dia mendalami. Sebab apa kata arad? Mesti ada ilat dia, mesti ada sebab dia, bukan saja-saja. Kerana bahawasanya beralih-alih ia dengan sebab beralih rupa jisim sengoti. Siap ada dah. Ni kena nampak dengan fikiran kita ni. Tengok dia kata. Sebab apa kata jisim taklim itu arad? Kerana bahawasanya beralih-alih. Tulis.
berubah-ubah bentuk. Berubah-ubah bentuk ia arad. Tak kena. Berubah-ubah. Betul lah. Berubah-ubah ia jisim. Bukan arad nak. Ia tu kembali pada jisim. Tunjuk domain situ. Beralih-alih ni berubah-ubah bentuk ia jisim itu dengan sebab beralih rupa jisim sengoti. Ni tengok. Jisim sengoti tu apa? Jisim jauhari. Tulis. Tulis Jisim sengoti tu jisim jauhari. Apa? Jisim yang ada depan kita ni lah. Okey, sekarang ni sini. Ni jisim. Fardhu taklid ni jisim. Ada panjang, ada lebar, ada tebal. Tinggi. Ada panjang, dia tak cakap tinggi, dia kata panjang, lebar, tebal. Tinggi pun boleh. Okey, baik. Dia kata kenapa kata arad, jisim taklimi dalam fikiran kita tu? Kerana berubah-ubah bentuk. Dalam fikiran kita sekarang ni, dia boleh berubah. Haji Zaman. Ya. Boleh berubah, boleh. Kalau duduk depan kita tak boleh berubah ni. Sebab dah tetap sini. Berubah-ubah bentuk, ia jisim tu dengan sebab beralih rupa jisim sengoti. Dengan sebab berubah. Beralih tu berubah. Dengan sebab bertukar rupa. Beralih tu maksudnya bertukar. Dengan sebab berubah, beralih ni bertukar rupa jisim sengoti. Ni jisim sengoti ni. Ni duduk depan kita ni. Jisim sengoti ni tulis. Jisim jauhari. Jisim jauhari ataupun tabi'i. Jisim tabi'i. Terangin enggak? Jisim tabi'i panggil, jauhari panggil. Maksudnya jisim yang dah ada depan kita sekarang ni, nampak depan mata kita panggil jisim jauhari. Kalau duduk dalam fikiran kita dengan jisim taklimi. Baik. Macam mana contoh? Contoh ada depan tu dah. Saya tak bagi contoh dah. Seperti di fardu lilin. Lilin tak kenal lilin nak Haji Zaman? Lilin. Asalnya panjang. Alamak, saya tak buat plastisian lah. Ini tadi dah bagi tahu nak pinjam plastisian anak saya. Dia bawa pergi sekolah lah dah. Asal lilin tu panjang. Ya, kita anggaplah macam lilin lah ni. Anggap. Saya kalau ada plastisian tu, saya boleh tunjuk tu. Lepas tu tengok. Kemudian fardu tu kita andai. Seperti diandaikan lilin. Asalnya lilin itu panjang. Contoh ada anggap ni lilin lah. Kemudian kita fardukan. Kita andaikan. Alih beri jadi bulat. Boleh tak dalam fikiran kita tukar jadi bulat? Boleh tak Haji Zaman? Boleh tak? Boleh duduk dalam fikiran.
Kalau ada plastisin tu saya buat bulat dah. Semalam duk berjanji dengan anak saya nak pinjam plastisin ni. Lepas tu bawa pergi sekolah lah dah. Plastisin tu kita buat bulat. Dia panjang lepas tu buat bulat. Kita buat bulat. Tapi jisim apa tu? Jisim taklimi. Yang berubah dalam fikiran itu kita berubah jadi bulat tu. Jisim taklimi. Bukan duk ada depan realiti kita ni tak. Nampak lagi tengok. Ni semua kena pakai, kena akal. Lepas tu kita ngaji pagi Tengok. Kemudian kita fardukan, kita andaikan alih beri jadi. Jadi andaikan mengubah beri jadi bulat. Alih tu makna mengubah. Dia terjemah bahasa Arab tu sebenarnya. Alih tu dengan mana ghayyara. Mengubah. Kalau taghayyara berubah. Ghayyara. Mengubah. Kita andaikan mengubahkan beri jadi bulat. Kita nak mengubah lilin tu jadi bulat. Dalam fikiran kita Atau kepek. Katakan ni lilin kita buat jadi kepek. Apa kepek masa apa kita panggil Haji Kamal Samad? Lepeh lah, lepeh. Lepeh lah kepek. Lepeh. Ataupun lepeh. Macam buat kuih lah. Yelah. Esok-esok ni nak raya ni, nak puasa ni buat kuih. Duk gulung-gulung tu. Aku nak buat jadi bulat ni. Kita buat jadi bulat, buat kuih tart. Jisim taklim dalam kira buat jadi bulat ni. Dia panggil apa ni? Jisim taklimi. Kita panggil jisim taklimi. Masuk dalam makulatul kam. Nanti akan datang pula kan. Kita penyekkan dia, kita tebal kita uli lah tu. Itu panggil makulatul kaif pula. Siapa-siapa nak buat kuih lepas ni boleh bayang lah. Semua makulat semua masuk dalam tu. Ada 8 lagi. Ini bawah kam ni, tak masuk kaif ni. Kalau kaif tu ada 4 lah tu, bawah ada 4 pecahan ni pula. Kalau habis bab makulat ni tak tahu lah. Pokok kita jadi saintis semua ni. Lagi nak naik kereta lagi, pegang steady panggil apa? Semua ada. Semua ada, betul je. Orang tu duk tendang bola tu. Wish. Siap. Dia semua dia panggil. Ustaz, tengok. kalau amrun itibari, mana semua benda lah boleh, Ustaz. Kalau amrun ini di segi falsafah semua dia kata arat. Yelah, dia kata. Dia kata benda tu ada. Tapi kalau kita ahli sunnah, ada benda wujudi, ada benda amrun itibari. Ya. Tu beza dia lah. Tapi dia bukan saja cakap situ je, dia ada ilat sebab dia tu, sebab tu kita sebut sebab dia tu. Bukan saja-saja pun, dia pun bukan kata dia tak pandai, dia pun pandai juga falsafah ni. Ilmu sains kan. Kita dah belajar tu. Baik tengok. Maka adalah hakikat jisim. Sengoti itu ada kekal. Apa sengoti? Jisim yang ada kat luar fikiran kita tadi tu. Yang duduk depan mata kita tadi tu. Yang saya buat tadi tu. Itu kekal macam tu lah. Duduk kekal gitu. Kalau lilin macam tu. Tapi kalau duduk berubah ke akal fikiran kita tu. Berubah jadi bulat. Berubah jadi kepek. Jadi lepeh. Itu dalam jisim taklimi. Tengok. Maka adalah hakikat jisim sengoti itu ada kekal. Dan aratnya tulis. Padahal. Tambah sikit. Padahal aratnya
Ini sifat dia tadi itulah. Padahal aradnya ini sifat yang terbayang di dalam fikiran kita tu. Tulis. Padahal aradnya, sifatnya, beralih sebab teralih bentukan. Tulis itu, yakni sifat yang terbayangkan, yang kita bayangkan di dalam fikiran tu. Itu sebab teralih bentukannya. Beralih-alih ini berubah-ubah dengan sebab teralih bentukan. Ini lain, tengok. Tengok Haji Zaman. Apa kita nampak dalam realiti sekarang? Beras. Ambil mudah beras. Dia masak apa tu? Kita kata masak nasi. Bukan masak nasi, masak beras. Beras tu, Haji Zaman, kita letak dekat atas. Kita masak tu, letak atas periuk tu. Periuk api tu. Kita buka api, asal beras. Bila lama, dia beralih. Dia beralih jadi apa? Jadi nasi. Dia beralih jadi nasi. Nampak berubah, nampak tak? Berubah. Dia berubah tu bila awal tu, asal beras. Tapi berubah jadi nasi. Tu kalau kita nampak tu. Bentukan dia berubah tak? Bentuk berubah juga. Beras dia kecil je. Halus. Tapi dia berubah tu tiba-tiba jadi panjang aja kau Zaman. Nampak tak Jonan? Nampak tak? Nampak, Kalau tak nampak dalam main fikiran pun kat luar tu boleh nampak. Boleh jadi tak? Boleh. Beras. Harian, benda harian, nampak tak? Habis itu panggil jisim taklimi. Itu dia kata hakikat jisim semati itu ada kekal. Dan aradnya padahal aradnya sifat dia tadi tu beralih-alih. Ini berubah-ubah sebab teralih bentukannya. Kita tulis itu, tulis kat tepi. Seperti beras kemudian jadi nasi. Tulis itu. Tulis contoh. Contoh kat tepi. Seperti beras kemudian jadi nasi. Tu yang kita kata jisim semati tu. Jisim semati tu jisim jauhari. Jisim yang ada depan mata kita. Contohlah kita kata beras kan. Kalau benda lain pun boleh juga. Kita nak tahu apa lagi. Banyak lagi benda. Lepas tu dia berubah kan. Tengok apa tu. Ni tengok Haji Kau Zaman. Benih. Kita nak tanam benda kan. Benih tu asal kecil je Kau Zaman. Benih pokok tu lah. Ya. Nak tanam pokok durian. Bukan tanam pokok. Tanam benih dulu. Lepas tu jadi pokok. Nampak tak? Ya. Dia tanam kalau lama kau besar. Berubah tak tu? Berubah apa? Berubah dengan sebab bentuk dia. Asal bentuk kecil jadi besar. Tu contoh lain lah tu. Banyak lagi. Habis. Dan adalah khat itu dikatakan arad. Ni panjang lagi, tak lagi dah. Nanti tersambung lagi. Dan adalah khat itu dikatakan arad. Kerana bahawasanya tidak mesti sabit bagi jisim. Ni panjang lagi. Nanti tebal lagi Minggu depan ni habislah. Bab kam. Lepas tu masuk makulat kaif, makulatul kaif. Kaif pun payah juga tu, dia ada bagi 4 lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih wa amalan maqbulan wa sa'adatan ad-darain amin ya rabbal alamin. Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna. إنه تقبل يا كريم. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih kasih. Ustaz. Terima kasih.